kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Setiap orang mempunyai kampung halaman yang merupakan tempat lahir dan tempat yang dibesarkan, tanpa mengira keadaannya susah ataupun senang, jauh ataupun dekat. Seorang itu biasanya tetap merindui kampung halamannya sebagai kehidupan yang harmoni, pengalaman yang indah dan sesuasana yang tenang. Sebelum balik kampung, seseorang itu akan membawa bekalan yang mencukupi dan memastikan segala keperluannya tidak tinggal. Semuanya dilakukan supaya kegembiraan dan kenikmatan balik kampung itu dapat dirasai. Dengan mukadimah ini, mimbar khutbah pada hari ini akan membicarakan sebuah tajuk berkait dengan iktibar balik kampung. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, sedar atau tidak bahawa kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini hanya menumpang sementara dan tidak kekal. Sama ada kita suka ataupun tidak, bersedia ataupun belum bersedia, apabila tiba saat dan ketikanya kita terpaksa meninggalkan dunia ini untuk balik ke kampung yang kekal abadi, iaitu di akhirat. Malang sekali bagi yang tidak membawa bekalan ataupun bekalannya tidak mencukupi. Pada ketika itu barulah ia meyakini tentang keperluan membawa bekalan yang sebenar, lantas menyesal dan menyeru agar ditangguh seketika bagi mencari dan menambah bekalannya. Sesungguhnya rayuannya hanyalah sia-sia ketika itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya. Dan Allah aman mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Setelah tiba di kampung akhirat, kita tidak berpeluang untuk berpatah balik bagi mendapatkan bekalan dan melakukan amal-amal saleh, kerana ia tidak mungkin berlaku seperti yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami dapat melakukan amal saleh. Sesungguhnya kami telah percaya dan yakin. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, bagaimana dengan keperluan bekalan balik kampung yang kekal abadi di akhirat nanti? Berapa banyak bekalan yang dibawa dan adakah ia sudah mencukupi? Seandainya kurang, maka peluang untuk menambah bekalan semasa hidup ini masih lagi ada. Tetapi setelah ajal menjelma, peluang itu sudah berakhir. Ada juga yang pulang membawa bersamanya bekalan berupa dosa-dosa yang menyebabkan kita diseksa dan diazab di akhirat kelak, kerana keingkaran untuk mentaati perintah yang disuruh serta pelanggaran terhadap sesuatu tegahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat juga mereka yang membawa bekalan yang banyak kerana kuat beramal, tetapi kemudian jatuh bankrupt, bekalannya habis untuk membayar hutang, bahkan hutangnya semakin bertambah kerana terpaksa menanggung hutang orang lain. Ini disebabkan kerana semasa di dunia dulu suka mengata, suka mengumpat dan mencaci orang lain. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Faqala,
Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat 'alayhi thumma turiha fin nar. Tahukah kamu sekalian siapakah dia muflis, jadi orang yang bankrupt itu? Para sahabat menjawab, di kalangan kami muflis itu adalah seorang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Nabi bersabda, muflis dalam kalangan umatku ialah seseorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah salatnya, puasanya dan zakatnya, namun dia juga membawa dosa berupa makian pada orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dengan sengaja, serta memukul orang lain. Lalu diberikanlah kepada orang ini sebahagian daripada kebaikannya, dan juga kepada orang lain sebahagian pahala kebaikannya. Maka apabila segala kebaikannya sudah habis, sebelum semua dosanya dapat diselesaikan, maka diambil pula dosa-dosa mereka itu, lalu ditimpakan kepada dirinya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, dunia ibarat tempat bercucuk tanam, akhiratlah tempat kita memetik hasilnya. Oleh itu, pergunakanlah peluang yang ada semasa hidup di dunia dengan melakukan amal saleh untuk dijadikan sebagai bekalan ke akhirat kelak. Ingatlah, sebaik-baik bekalan iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan apa juga kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal. Sesungguhnya amalan kita akan menjadi teman setia setelah kita mati, yang akan menjadi bekalan di akhirat kelak. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit thalathatun fayarji'u ithnatan wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Mayat itu akan diiringi oleh tiga perkara. Ada dua yang akan kembali, sedang ada satu yang terus menyertainya. Ia diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalannya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedang amalannya akan terus tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, beberapa peringatan dan pengajaran yang digariskan agar dapat sama-sama menjadi paduan kita. Yang pertama, ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini tidak kekal. Oleh itu, perlu membuat persiapan sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Seperti mana kita perlu membawa bekalan ketika kita pulang ke kampung. Yang kedua, sedarlah bahawa penyesalan di saat menghadapi kematian tidak akan memberi apa-apa kesan baik bagi kehidupan di akhirat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan mengumpat, memaki, membuat tuduhan palsu, menyiksa dan membunuh, kerana ianya boleh menghapuskan pahala di samping menanggung dosa mereka yang dijadikan mangsanya. Yang keempat, umat Islam hendaklah sedar bahawa sebaik-baik bekalan ialah takwa, iaitu mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya yang menjadi sebab kita beroleh pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha
تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan, yakni dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diperingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang telah melupakan, yakni perintah-perintah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka melupakan, yakni amalan-amalan baik yang akan menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang yang fasik, yakni derhaka. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga lah orang yang akan beroleh kemenangan, yakni mendapat segala yang diinginginya. Surah Al-Hashr ayat 18 sehingga 20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Pada masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Wardallahu 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.